Lebih 500 tahun lalu, kota ini menjadi pusat pemerintahan Bani Nasriyah, satu-satunya kerajaan Islam Spanyol yang masih mampu bertahan hingga kurun ke-15. Inilah Granada, satu daripada bandar besar Spanyol. Sebenarnya, amaran awal mengenai ancaman yang bakal menggugat kesinambungan Daulah Islamiah telah muncul seawal kurun ke-11 lagi, iaitu 300 tahun selepas Tariq bin Ziyad menjejakkan kaki buat pertama kali di negara Eropah ini. Menjelang kurun ke-15, pemimpin Islam semakin dihimpit ancaman yang datang dari arah kiri dan kanan. Dan menjelang tahun 1490, Istana Alhambra yang tersergam indah ini satu-satunya kubu umat Islam yang masih belum ditembusi. Namun Sultan Muhammad Ali Nassar berasa terancam walaupun bersemayam di sebalik kota kukuh ini. Hatinya gundah memikirkan masa depan umat Islam Andalusia yang terumbang-ambing menentang serangan musuh yang bertali arus. Tanggal 2 Januari 1492, panji-panji Bani Nasriyah diturunkan lalu digantikan bendera kerajaan baru yang dipimpin Ferdinand dan Isabella. Terletak berampiran Istana Alhambra ialah kediaman bonda kepada Sultan Muhammad Ali Nassar. Inilah rumah yang dimaksudkan. Ketika keluar dari sini, bonda Sultan Muhammad menemplaknya dengan berkata, "Kamu menangislah seperti seorang wanita kerana kamu gagal mempertahankan Granada seperti seorang lelaki." Kata-kata itu membayangkan kekecewaan seorang ibu, malah seluruh umat Islam ketika itu. Ini adalah replika surat penyerahan kuasa kepada Ferdinand yang ditandatangani Sultan Muhammad Ali Nassar bertarikh 23 Ramadan 898 Hijrah bersamaan 8 Julai 1493. Sebenarnya kekalahan Granada ibarat retak menanti belah setelah satu demi satu kota Islam ditewaskan. Toledo tumpas pada tahun 1085, Cordoba 1236, Seville 1248, Gibraltar 1309 dan Malaga 1487. Selain surat serahan kuasa, barangan milik pribadi Sultan Muhammad Ali Nassar seperti kasut, serban dan pakaian turut dipamerkan di Museum Tentera Madrid. Jubah ini dipercayai dipakai pada hari-hari terakhir sebelum baginda turun daripada tahta. Ini satu daripada pedang milik Sultan Muhammad. Di segi simboliknya, penyerahan pedang menandakan pemindahan kuasa dari satu pihak kepada pihak yang menang. Mengimbas tragedi 1492, antara sebab kemenangan Ferdinand ialah beliau dikatakan mendapat bantuan daripada ahli keluarga Sultan Muhammad sendiri yang bercita-cita besar untuk merebut takhta. Pemimpin itu belot lalu membantu Ferdinand dengan harapan dilantik menjadi sultan pula. Dia tidak menyedari peperangan sebenarnya mainan tipu helah. Alpujarra terletak di banjaran Sierra Nevada. Kawasan ini menyaksikan episod sedih penghijrahan umat Islam ke pedalaman Spanyol setelah kejatuhan Granada. Menjelang kurun ke-17, umat Islam tidak dapat terus tinggal di sini, lalu berhijrah ke Afrika Utara demi menyelamatkan akidah. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar, laluan sama yang digunakan Tariq untuk membuka Spanyol. Antara wilayah yang menerima generasi terakhir umat Islam Spanyol ialah Tetuan, kini sebahagian daripada negara Morocco. Turut mengalu-alukan kedatangan umat Islam Andalus ialah kota Fes yang terkenal sebagai kota ilmu. Mengimbas episod awal kerajaan Islam Spanyol, pimpinan Islam yang diterajui Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berjaya membuka hampir keseluruhan semenanjung Iberia. Bermula kurun ke-11, satu demi satu kota Islam jatuh sehinggalah tinggal hanya Granada.
menjelang kurun ke-15, kedudukan Granada semakin genting akibat ancaman Leon Castile, Navarre, Aragon dan Portugal. Kejatuhan Granada tidak semudah disangka. Walaupun Cordoba berjaya ditawan pada 1236, mereka terpaksa menunggu lebih 200 tahun untuk menewaskan Granada. Semuanya kerana kekebalan kota Alcala, Moclin dan Loja yang menjadi perisai pertahanan Granada. Wilayah ini dipanggil Moclin, terletak kira-kira 35 km dari Granada. Masih terdapat kesan-kesan sejarah yang menjadi perakam babak-babak gembira dan duka umat Islam Sepanyol. Ini sebahagian runtuhan kota pertahanan yang dibina umat Islam untuk mengekang asakan musuh. Moclin, sebuah bandar kecil, sunyi daripada hiruk-pikuk kesibukan kota. Penduduknya berjumlah kira-kira 750 orang. Walaupun terpencil, rumah-rumah di sini tetap menampilkan imej Andalusia. Moclin jarang dijenguk pelancong walaupun kedudukannya tidak jauh dari kota Granada. Mungkin kerana kurangnya aktiviti hiburan maupun kegiatan rekreasi yang ditawarkan di sini. Selain itu, tidak banyak yang boleh dilihat melainkan runtuhan kota-kota lama era Islam. Menurut catatan, kewujudan bandar Moclin hampir sama dengan kemunculan dinasti Nasriyah di Granada. Nama Moclin dikatakan berasal daripada perkataan Arab Hisnal Muklin yang bermaksud kota pertahanan rakyat. Gelaran ini bertepatan kerana kota ini dibina untuk melindungi umat Islam. Kota ini jugalah menjadi kubu pertahanan terakhir umat Islam Andalus sebelum mereka dipaksa berundur ke Granada. Sistem pertahanan era Islam mempunyai kecanggihan tersendiri. Setiap kota pertahanan dihubungkan dengan kota yang lain dengan rangkaian menara peninjau. Setiap satu dibina beberapa kilometer jaraknya antara satu sama lain. Ketika diserang, menara seperti ini akan memberi isyarat kecemasan. Kota pertahanan Moclin terbagi kepada dua bahagian, atas dan bawah. Ini barisan kota pertahanan di bahagian atas, manakala beberapa bahagian tembok pertahanan di bahagian bawah telah musnah atau tertimbus. Kerja-kerja pemeliharaan telah dimulakan sejak tahun 80-an lagi, dibiayai kerajaan dan Persatuan Arkeologi. Dengan kejatuhan kota Alcala pada 1341, Moclin memikul tanggungjawab besar untuk mempertahankan Granada. Antara 1341 dan 1486, Moclin tidak putus-putus diancam. Bagaimanapun, kota ini berjaya menangkis setiap serangan. Pada September 1485, pihak lawan dengan kekuatan 3,000 tentera dan 100 askar berkuda menyerang bandar ini. Namun, berbekalkan 2,000 tentera dan strategi perang yang pintar, pimpinan Islam berjaya menumpaskan lawan. Kelebihan kubu pertahanan Moclin ialah kedudukannya yang strategik di puncak bukit, membolehkan tentera peninjau mengesan sebarang pergerakan mencurigakan dari mana-mana arah sekalipun. Namun perhatian lebih tertumpu ke bahagian barat Moclin yang menjadi kubu kuat pihak lawan. Dengan kekalahan Cordoba pada 1236 dan Seville pada 1248, kedua-dua bekas kota Islam itu dijadikan pihak lawan sebagai markas untuk menjatuhkan Granada, kota terakhir umat Islam Spanyol. Kedudukan Moclin semakin hari semakin terancam. Dengan kejatuhan bandar Loja di selatan, masa depan Moclin ibarat retak menanti belah. Pada 26 Julai 1486,
Tentera kerajaan Ferdinand dan Isabella berjaya menawan Mocklin setelah mengepungnya selama 3 hari. Ferdinand menjadikan Mocklin markas utama dalam kempen menawan kubu terakhir umat Islam, Granada, yang terletak 33 km dari sini. Sayup-sayup kelihatan dari kota Mocklin ialah kota Alcalá. Alcalá terletak di pinggir jalan utama ke Cordoba, kira-kira 55 km dari Granada. Kota pertahanan Alcalá terletak kira-kira 20 km dari kubu pertahanan Mocklin. Saya diberitahu bekas kota Islam ini jatuh ke tangan lawan pada 1341, iaitu 145 tahun sebelum Mocklin ditawan Ferdinand. Terdapat 2 bangunan utama di kawasan seluas 3 hektar ini. Kota ini dipanggil Castillo de la Mota. Ia bekas kota Islam yang telah dibina semula pada kurun ke-16. Menurut catatan sejarah, wilayah Alcalá dibuka pada tahun 713 oleh masyarakat Arab Yaman. Tujuh gerbang menjadi pintu masuk utama ke kota pertahanan Alcalá yang dipagari tembok-tembok kukuh seperti ini. Walaupun telah menjangkau usia beratus-ratus tahun, tembok ini masih kelihatan kukuh. Pada asalnya, kota pertahanan Alcalá dibina daripada gabungan tanah liat serta batu-batu gunung dan sungai. Untuk menziarahi kota Alcalá, pengunjung perlu mendaki selama kira-kira 20 minit untuk sampai ke puncak bukit. Kota kecil ini digelar Castillo de Ibn Zaidi, sebenar nama bin Zaid al-Maghribi, pemimpin tempatan yang terkenal pada kurun ke-13. Sebahagian besar tinggalan di dalam kota pertahanan Alcalá telah musnah atau tertimbus. Bagaimanapun, setengahnya boleh dilihat dengan mata kasar. Nama Alcalá berasal daripada perkataan Arab qal'ah yang membawa maksud kota. Dari kurun ke-8 hingga ke-11, wilayah Alcalá ditadbir sepenuhnya oleh khalifah di Cordoba. Selepas itu, Alcalá ditadbir dinasti Zirid Granada. Pada kurun ke-12, wilayah ini bebas daripada pengaruh Bani Murabitun. Dengan kekalahan Bani Muwahhidun di Spanyol pada kurun ke-13, Alcalá sering menjadi rebutan sehinggalah ia ditawan Alfonso ke-10 pada 1341. Antara penemuan menarik di kota Alcalá ialah serpihan tempayan besar yang diperbuat daripada tanah liat. Saya tertanya-tanya, apakah fungsi tempayan-tempayan ini di masa lalu? Serpihan tempayan kelihatan dikumpul di beberapa tempat, mungkin untuk tujuan kajian arkeologi. Ada pihak berpendapat pada masa lalu tempayan-tempayan ini digunakan sebagai bekas untuk menyimpan air, terutama di musim kering. Langkah ini diambil bagi memastikan bekalan air untuk kota pertahanan penting ini sentiasa mencukupi. Sebahagian tempayan masih lagi tertanam di tempat asalnya.
Kota ini dipanggil Castillo de la Mota yang dibina semula pada kurun ke-16 di atas runtuhan kota Islam. Bangunan ini telah dibaik pulih 3 tahun lalu untuk dimajukan sebagai tarikan pelancong ke Alcalá. Sebagian besar pelan lantai dan reka bentuk asal masih dikekalkan. Kawasan lapang kota Castillo de la Mota kadangkala digunakan untuk meraihkan acara atau majlis tertentu. Sebagai strategi memikat pengunjung, pihak berkuasa memperkenalkan beberapa pembaharuan, termasuk membuka sebuah muzium arkeologi di tingkat atas kota Castillo de la Mota. Inilah muzium yang dimaksudkan. Ia dibuka pada 1994 dan mempamerkan pelbagai artifak dari zaman Neolitik, Rom, Visigoth dan Islam. Turut dipamerkan rangka manusia yang dipercayai hidup pada tahun 1600 sebelum Masehi. Serpihan tembikar ini pula dikatakan berasal dari era dinasti Islam Nasriyah Granada. Manakala serpihan batu gunung yang diukir dengan kaligrafi ini dipercayai berasal dari tahun 872 Masehi. Ciptaan-ciptaan agung hasil pemikiran umat Islam Andalus patut dicatat sebagai sumbangan penting dalam sejarah ketamadunan manusia. Tamadun gemilang yang mereka ilhamkan menyelamatkan masyarakat barat yang pada ketika itu dibelenggu zaman kegelapan. Kerajaan Islam Spanyol akhirnya runtuh dengan kekalahan Granada pada 1492, paling memeranjatkan bagaimana mereka boleh kecundang walaupun telah bertapak kukuh di bumi Eropah selama hampir 800 tahun. Di manakah kelemahan mereka sedangkan selama ini mereka dikagumi dan dihormati? Antara faktor penting ialah perpecahan negara Islam dari satu wilayah bersatu kepada banyak kerajaan kecil yang lemah. Semangat perpaduan dan persefahaman menjadi korban kepada cita-cita segelintir umat yang asyik mengejar kuasa dan kemewahan hidup. Pada peringkat awal pembukaan Spanyol, umat Islam berpegang teguh kepada amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lama-kelamaan mereka semakin menyimpang akibat leka dengan perhiasan duniawi. Mereka lupa matlamat asal perjuangan mereka. Jika dulu agama menjadi tunjang segala urusan, setelah dilimpahi lautan nikmat dan kemewahan, umat Andalus semakin menjauhi Islam sebagai cara hidup. Mereka lebih cenderung melakukan perkara yang sepatutnya dijauhi. Percakaran sesama sendiri, gila kuasa dan harta, hasad dengki menjadi barah yang tanpa disedari memakan diri. Mereka terlalu sibuk mengejar keduniaan tanpa menyedari mereka sebenarnya mengejar kehancuran. Kini yang masih tinggal di bumi Spanyol hanyalah secebis kenangan yang cukup memberi keinsafan dan pengajaran. Kelemahan dan kekurangan adalah hakikat hidup yang perlu kita akui, walau sepahit mana sekalipun. Masa yang beredar tidak akan kembali. Tetapi kita boleh mengembalikan kegemilangan umat Islam dengan tidak mengulangi sejarah kesilapan lalu. Kepimpinan dan perjuangan perlu berlandaskan nilai-nilai murni supaya hasil yang dinikmati berpanjangan dan mendapat keretaan.